Okey. So kalau kita lihat dekat sini, ini modul yang saya dah share dekat kamu dalam grup. Jadi ni tajuk-tajuk dia. Okey, dalam peperiksaan yang akan kamu hadapi pada hujung bulan ni, semua tajuk ni masuklah. Semua tajuk ni masuk dan untuk tingkatan 5 dia hanya sampai bab 1, 2 dan 3. Maksudnya ubahan matrik dan pengguna matematik pengguna iaitu insurans. Insurans pencukaian ni macam yang kita buat pembentangan hari tu. Jadi untuk kongruen semua tu tak masuk dalam periksa tu. So untuk hari ni kita akan mulakan dengan tajuk fungsi persamaan kuadratik sebagai kita punya ulang kaji. InsyaAllah kita akan cuba sentuh ni. So hari ni kita akan buat yang ini. Kalau kita sempat masuk asas nombor. Kalau tidak, kita akan buat yang ini saja. Dan sekiranya saya tak sempat untuk sentuh semua sebelum peperiksaan, jadi saya akan buat record, kamu tolong tengok. Faham? Okey. Jadi yang ini kita lihat di sini, ni semua ada. Dan sebenarnya tak banyak pun. Saya ambil 10 soalan je saya rasa. 10 ke 9 soalan yang kita akan bincangkan hari ini. Ada 10 soalan. Okey, di bawah tajuk fungsi persamaan kuadratik. Fungsi dan persamaan kuadratik. So kuadratik ni, bila dia kuadratik mestilah first step kamu write to general form. Iaitu kamu bentukkan dulu pada persamaan kuadratik secara am, iaitu sama dengan kosong. Mesti jadi sama dengan kosong. Maka apa yang perlu kamu buat di sini adalah you expand persamaan ini. Kita kembangkan. So kita kembangkan, kita dapat 2x kakak. 2x kuasa 2. Okey, 2x kuasa 2 tolak 10x. Tolak x tambah 15 sama dengan kosong. Jadi kita dapat 2x kuasa 2 tolak 11x tambah 15 sama dengan kosong. Bila dia kata selesaikan, maksudnya kita akan mencari nilai x. Okey, kita akan mencari nilai x. Jadi apa yang kamu nak kena buat dekat sini, ingat tak? Apa nak kena buat kalau nak cari nilai x? Apa dia? Ingat tak? Hai, tak ada orang ke? Sikit lah cikgu. Apa nak buat? Tak buat lagi. Apa nak buat? 2x tolak 5. Sekarang ni apa step yang perlu kamu buat setelah kamu ada benda ni semua ni? Kamu dah ada dah ni, siap ni. Jadi apa yang perlu kamu buat? Saya nak cari nilai x. Saya nak cari nilai x. Apa nak buat? Saya tutup yang ni dulu. Apa dia? Tak dengar Alif. Apa Alif? Ya, tekan kalkulator. Ingat lagi tekan kalkulator? Ingat cara tekan kalkulator? Ingat tak? Tak ingat. Allahu Akbar. Okey, tekan kalkulator. Habis ni kalau saya tak buat ulang kaji untuk periksa macam mana ni kan. Okey, jadi kita tengok kalkulator kita. Ambil lah kalkulator kamu. Tekan mode sampai jumpa EQN. Ini untuk kalkulator yang warna hitam. Okey, kalkulator warna putih dia ada step lain sedikit. Awak cari yang dekat EQN juga. Equation. Ada equation, you ambil polinomial nombor 2. Okey, ini tekan mode sampai jumpa EQN. EQN ialah nombor 1. Okey, EQN nombor 1, lepas tu kamu masukkanlah nilai dia. Dekat sini kalau kita tengok, okey, EQN kat sini dia ada unknown. Unknown dia 2, 3, 4. Awak bawa anak panah dekat warna hitam ni ke kanan, ambil degree 2, iaitu kuasa 2. Sebab dia persamaan kuadratik. So tekan 2. Okey, dia tanya apakah A? A is your coefficient of x squared. A adalah perkali kepada x kuasa 2. So A-nya ialah 2. Okey, tekan sama dengan B-nya apa? B-nya ialah negatif 11. Tekan sama dengan C. Apa C? C-nya ialah 15. Okey, tekan kalkulator sama dengan. Bermakna kamu dapat X3 dan satu lagi kamu X dapat 2/5. Bila dia bagi dalam pecahan, you tukarkan kepada fraction 5/2. Jadi, kalau kita tengok tadi, kita dapat X-nya adalah 5/2 dan 3. So, kat sini awak buat. Jawapan kamu adalah X sama dengan 3, X sama dengan 5/2. Okey, jadi dekat sini jalan kerja ini wajib ditunjukkan.
Kalau dia X sama dengan 3, maksudnya dia X tolak 3. Yang ini jadi 2X tolak 5 sama dengan 0. So, ini jawapan kamu. Okey, nak tahu jawapan kita betul atau tidak, you boleh ambil X, dua-dua nilai X ni masuk dalam persamaan. Dapat tak sama dengan 0? Faham? Boleh? Faham. Okey, yang ini ada pecahan. So, apa nak buat? Kita darab dengan 2 terlebih dahulu. Darab dengan 2, jadi you dapat sini persamaannya adalah 2H tambah dengan 12 sama dengan 2 habis. So, tinggal 3H kuasa 2 tolak 3H. Susun. Jadi, sama dengan 0. So, awak ingat kita nak A positif. Jadi, saya kekalkan 3H kuasa 2. Ini semua bawa ke sebelah sini. Tolak 3H, tolak 2H, tolak 12 sama dengan 0. Maka kita dapat 3H kuasa 2, tolak 5H, tolak 12 sama dengan 0. Sekali lagi kamu tekan kalkulator EQN. Dapat apa jawapan tekan EQN? Apa you dapat kat sini jawapannya? X sama dengan apa? Berapa? Berapa dapat? Negatif 4/3. Negatif 4/3. Satu lagi? 3. Berapa? 3. 3. Betul. Orang lain dapat tak? Okey, tengok. Tengok di sini. So, kita buat 2 kurungan. Satu adalah you darab sana 3X. Dia tolak jadi tambah 4. 3X tambah 4. Dan satu lagi X sama dengan 3 jadi X tolak 3. Mesti tulis sama dengan 0. So, tengok kita kena semak. Okey, saya buat balik kat sini. Nanti awak tak perasan pula. Okey, tengok saya. Okey. Jadi, maksudnya dekat sini kita akan patah balik tau. Awak dapat dulu jawapan. Dah dapat jawapan, awak baru buat jalan kerja. Jalan kerjanya yang kurungan ni. Ini jalan kerja. So, you dapat 3X tambah 4. Satu lagi, X tolak 3 sama dengan 0. Nak tahu betul atau tidak? Okey, sorry. Memang tak betul sebabnya soalan nak H. Saya buat X. Hati-hati ya, soalan nak H. So, kita mesti bagi dia jawapan dalam sebutan H. So, dekat sini adalah H, sini adalah H, sini H, sini H. So, kita tengok 3H darab H. Yes, betul. Kita dapat 3H kuasa 2. 4 darab negatif 3. Yes, betul. Dapat negatif 12. 3H darab negatif 3. Negatif 9H tambah 4H. You dapat negatif 5H. Maka jawapan kamu betul. So, yang warna merah ni wajib kamu tunjukkan sebab ini adalah jalan kerja kamu. Faham? Faham. Okey. So, yang ini soalan nombor 3. Apa nak buat dengan soalan nombor 3 ni? Apa nak buat dengan soalan nombor 3? Darab dengan Y. Bagus. Darab dengan Y. So, okey. Berapa dapat? Berapa dapat? 4Y kuasa 2. Ya, 4Y kuasa 2 tolak 3. Dia sama dengan negatif 4Y. Jadi, bawa sini tambah 4Y sama dengan 0. Tekan kalkulator dapat jawapan Y. Barulah buka kurungan. Sama dengan 0. Faham? Faham. Okey, yang ini kita darab silang. So, you dapat 4, 2 tambah M sama dengan M, 3M tolak 1. 4 darab 2. Okey, selesaikan. Cuba soalan nombor 4.
Dah? Okey tak? Okey, dah dapat bagi tahu kalau dah dapat? Okey, dah dapat? Belum? Respon sikit. Dapat. Dah. Dah. Okey, yang tak dapat. Siapa yang tak dapat angkat tangan? Dah. Semua dapat Okey, alhamdulillah kalau semua dapat. Ada yang tak dapat? Cek Okey, yang tak dapat. Okey, pada yang tak dapat awak tengok. So kita darabkan 4/2 8. 4 darab M 4M sama dengan 3M kuasa 2 tolak M. Ingat, saya nak jadikan dia positif. Kekalkan A positif, so semua sebelah kiri ni bawa ke sebelah kanan. Okey, tapi saya tulis kat sini 3M kuasa 2 tolak M. Jadi yang ini positif, you akan dapat tolak 8 tolak 4M sama dengan kosong. Faham tak? Faham tak? Okey. Dapat? Boleh? Dapat. Okey, sampai sini tekan kalkulator EQN. Dapat apa M? Berapa M awak dapat? Tekan kalkulator. Berapa? 8/3. Berapa? 8/3. Satu lagi? 8/3. Ya, satu lagi? Negatif. Negatif 1. Okey, tengok. Nampak ini buka kurungan. 3M tolak 8. Dia negatif jadi M tambah 1 sama dengan kosong. Kita semak. Betul tak jawapan kita? Cara nak semak, so awak tengok macam saya tunjuk tadi. Okey, awak tengok ni 3M darab M. Betul, 3M kuasa 2. Negatif 8 darab 1. Betul, negatif 8. So, negatif, you tengok negatif 3M darab 1, you dapat 3M. 3M negatif 8 darab M. Tolak 8M. 3M tolak 8M, kamu dapatlah negatif 5M. Maka, okey, itu jawapan kamu. Full mark you dapat. Faham? Tengok betul-betul. Ini kuadratik. So, kalau awak tengok ada 4 contoh kat sini. Pertama, yang paling mudah. Dia dah buat dalam linear je macam tu. So, kamu susun dia jadi kuadratik sama dengan kosong. Yang kedua, ada pecahan. Yang ketiga juga ada pecahan. Dan yang keempat masih pecahan tapi kena lakukan darat silang. Boleh? Okey? Okey tak? Boleh go. Okey, so next kita teruskan. You tengok dekat sini. Okey, kakak turun bawah. Sekejap, Umi tutup kamera. Sekejap. Sekejap. Dah. Okey. Sekejap. Mana dia tadi?
Okey, kita tengok seterusnya. Okey, seterusnya soalan nombor 5 dekat sini. Dia kata rajah 1 menunjukkan graf bagi fungsi kuadratik. Negatif X kuasa 2 tambah 2X tambah 15. Titik B dan titik C berada pada paksi X. Tentukan koordinat A dan koordinat B juga koordinat C. Seterusnya dia tanya paksi simetri. Jadi ingat lagi tak ni ya? Ingat lagi ke? Siapa ingat? Lupa. Mestilah lupa. Ya Allah Akbar. Okey. Okey. Kaedah apa pun tak ingat? Kaedah pun tak ingat ya? Apa dia? Senyum dengan murung. Senyum dengan masam tu awak punya persamaan je. Tapi dekat sini dia persamaan kuadratik. So awak ingat persamaan kuadratik bila kamu nak lakarkan graf, you tengok dia graf negatif. Sebab tu graf kita grafnya dapat masam. Sebab dia negatif. Betul lah. Graf dia dah betul dah. Okey, sebab A dia negatif. Maka kamu dapat grafnya adalah graf masam muka dia. Tu dia. Lepas tu kita tengok dekat sini. Macam mana kita nak selesaikan? Kamu tengok. Dia nak A. A adalah. A apa? Cerita dulu. A senang. Cuba cerita kat saya apa A. A ni apa? A duduknya kat mana? Paksi Y. Paksi Y. Bermakna A adalah Y-intercept. Jadi daripada persamaan ini, mana Y-intercept kamu? Berapa lep? Lep. Berapa? Cuba je sebut. Boleh tak? Y-intercept adalah awak punya C. Okey? Kan secara persamaan kuadratik adalah AX kuasa 2. AX kuasa 2 tambah BX tambah C. C adalah pintasan paksi Y. Jadi dekat sini C kita ialah 15. Bermakna paksi Y kita tu nilai dia 15. Dekat sini A 15. Tapi dia tanya koordinat A. Bila koordinat A, koordinat mesti dia ada X dan ada Y. Mesti ada X dan Y. Jadi ada X. X-nya apa tu? Kalau dekat paksi Y 15. Siapa tahu? Kosong. 0, 15. Pandai. Bagus. Okey, settle. Dia tanya titik B dan titik C. Titik B dan titik C ini dekat mana? Paksi X. Paksi X. Jadi kalau nak kita cari nilai paksi X, apa nak buat? Nak cari nilai X. Baru je belajar. Apa buat? Nak cari nilai X. Apa je? Tekan kalkulator. Tekan kalkulator je lah. Dapatlah nilai X. Aduh. Tekan kalkulator cepat. Korang ni kan kalau ada kat depan aku siap korang. Okey, apa dia? Saya boleh tunjuk. Tapi kalau saya tunjuk je korang cuma Saya nak korang hidup bersama saya sekarang. Jangan biarkan saya hidup sorang-sorang. Kesian saya. Okey, tekan kalkulator. Berapa dapat? 5. Dengan? Negatif 3. Sini 5, sini negatif 3. Kalau dia 5, bermakna, dan satu lagi negatif 3, bermakna koordinat B kita apa?
-3 kosong. Bagus. -3 kosong. C? C kita? 5 kosong. C kita adalah 5 kosong. Faham? Boleh? Boleh. Okey, kita tengok paksi simetri. Apa paksi simetri, adik? Dia Irina. Apa dia paksi simetri? Apa dia paksi simetri? Yang berada di tengah-tengah. Apa dia? Yang berada di tengah-tengah. Macam mana cari tengah-tengah tu? Sorry saya minum sekejap, haus lah pula. Cepat, apa dia? Macam mana di tengah? Macam mana? Berapa? Berapa? Korang ni bertuah betul lah. Ada manusia ke tidak ni? Tak ingat aku. Lahai. Ni tengah-tengah ni. Okey, jadi awak tengok ke sini ada 3, ke sini ada 5. Okey, sini semua 5. Jadi, awak tengok, tekan je lah kalkulator. 5 tambah -3. Berapa dapat? Dapat apa? 2. 2. Bahagi 2 sebab titik tengah. So, dapatlah jawapannya 1. Bermakna tengah-tengahnya 1. Jadi, dia tanya paksi simetri. Paksi simetri tuliskan X sama dengan 1. Paksi simetri dia nak persamaan. Mesti buat X sama dengan. Soalan A 1, 2, 3 dia tanya koordinat. Bila dia tanya koordinat mesti tuliskan dia dalam bentuk koordinat. Macam tu. Boleh? Boleh? Boleh. Okey. Kita tengok seterusnya. Rajah 2 menunjukkan graf bagi fungsi kuadratik. Ini. Kali ni awak tengok dia dah bagi semua nombor-nombor dekat graf tapi kat persamaan tak ada. Dengan keadaan M tu nanti lebih kecil daripada N. Titik P ialah titik minimum bagi graf fungsi kuadratik tersebut. Okey. Jadi P ni yang paling mudah kamu tahu dia punya apa? Apa dia? Persamaan, okeylah saya sekarang tanya kamu. Daripada graf ni nilai apa yang kamu tahu? Yang paling senang kamu nampak, apa dia? Dia punya apa? Pintasan. Ya, pintasan. Pintasannya berapa? 14. 14. Bermakna kamu tahu persamaan kuadratik kamu nanti C-nya ialah 14. Okey, jadi kat sini kalau awak tengok, nampak tak ini 1, ini tu 7. Jadi bermakna persamaan kita X tolak 1, X tolak 7. Sebab itu nilai X. Jadi soalan kata M lebih kecil dari N. Kalau M lebih kecil dari N, betul lah. Ni 1, ini 7. Okey, jadi awak dapat dah. Awak punya nilai M 1. N awak ialah 7. Sekarang kita tak tahu apakah nilai A. Okey, tengok betul-betul. Sekarang awak cuba kembangkan dulu persamaan X darab X. X kuasa 2. Okey. Then awak tengok negatif 1 darab X, negatif X. X darab negatif 7. Negatif 7X. Bermakna kat sini negatif 8X. Negatif 1 darab negatif 7, you dapat tu 7. Sedangkan C kita 14. Yang kamu dapat C dekat sini 2. So, apakah nilai A? Apakah nilai A? Apa agak-agak? C tadi berapa?
2. Ya, A-nya 2. Faham tak? Faham tak semua orang? Faham aku yang dapat 2. Macam mana dapat 2? Alip? Ha. Alip tadi kata si Alip 14 kan? Betul tu. Okey. Tapi persamaan kuadratik kita, punca kita dapat 1 dengan 7. Bila kita masukkan dalam persamaan, X kita 1, X kita 7, persamaan yang kita dapat yang ini. X kuasa 2 tolak 8X tambah 7. Ini persamaan yang kita dapat. Soalan kata 14. Tapi kita dapat 7 je. Bermakna A kita kat luar ialah 2. Supaya 2 darab 7 dapatlah 14. Kita punya C. Faham? Boleh? Okey tak, Lep? Boleh kau? Okay, next. Okay, orang lain okay Tadi dia tanya koordinat titik minimum. Bermakna titik minimum kamu dekat sini, okay. Kamu tengok, kita tahu antara 1 dengan 7. 1 tambah 7 bagi 2. Bermakna kat sini ialah 4. So, titik minimum kita sini 4. X 4. Nak cari Y macam mana? Kita masuk dalam persamaan kita. Okay, kita masukkan persamaan kita dekat sini. You tengok, kita tahu X kita 4. X kita 4, you masuk dalam persamaan. Persamaan kita sekarang kita dapat adalah Fx sama dengan 2, X tolak 1, X tolak 7. Kita nak cari kita punya Y atau Fx. Kita gantikan X kita dengan 4. 4 tolak 1, 3. 4 tolak 7, negatif 3. So, 3 darab negatif 3, negatif 9 darab 2. So, awak dapat jawapannya negatif 18. Bermakna nilai di sini adalah negatif 18. Dia tanya koordinat titik minimum, maka jawapan dia 4, negatif 18. Faham? Faham tak? Perlu saya terang, apa dia? Ulang balik cikgu, laju sangat lah. Okey, awak tengok. Sekarang nak cari titik minimum. Titik minimum ni, kalau awak tengok, okey, yang tadi semua kita dah dapat nilai. Okey, awak ambil persamaan. Okey, tengok saya gunakan warna hijau. Okey, saya guna warna hijau. Bila awak nak cari titik minimum, awak dah tahu X dia. X dia tahu dari mana, ambil titik tengah. Antara 1 dengan 7, maka titik tengah kamu ialah 4. Okey, you dapatlah X kamu ialah 4. Okey? Boleh? Boleh. Okey, jadi sekarang dah dapat 4, kita nak cari Y dia ni apa? So, nak cari Y, awak masukkanlah dalam persamaan awak. So, dekat sini persamaan awak tadi, yang awak dapat adalah Fx sama dengan A kita ialah 2 kan? 2, X tolak 1, X tolak 7. Saya nak Fx. Fx saya tu yang saya nak. Okay, jadi Fx sama dengan 2. X ni saya dah tahu X saya ialah 4. Jadi congak terus. 4 tolak 1, 3. 4 tolak negatif 7, negatif 3. So awak selesaikan, awak dapat 2 darab 3, 6 darab negatif 3, negatif 18. Okay, tapi dia nak koordinat. Dia nak koordinat minimum, titik minimum P. So jawapannya 4, negatif 18. Boleh? Jadi kat sini, kalau A kamu salah, kamu akan dapat yang salah yang lain. Okay? Okay, cikgu. Okay, ada lagi soalan? Ada lagi tak yang nak tanya? Macam tak berapa faham ke? Ada tak? Boleh Okay, next. Okay, you tengok sini. Saya akan cuba habiskan slide kita hari ini. Okay? Bermakna kita habis bab 1. InsyaAllah cuti sekolah nanti pun kita akan buat juga kelas tambahan sedikit. Nanti kalau tak pun masa saya free, saya record, tolong tengok. Saya akan buat ulang kaji ikut modul ini. Okay. Raja 3 menunjukkan sebuah trapezium PQRS. Okay, trapezium PQRS. Diberi luas trapezium ialah 168, hitung panjang R pergi ke S. R pergi ke S. Formula trapezium.
luas trapezium dah diberi 168. Formulanya 1/2. 2 garis yang selari kita tambahkan, iaitu X tambah 1 tambah 4X tolak 3. Okey? Darabkan 2X. Okey? Kan dia setengah A tambah B yang selari darab dengan C. Okey. Kemudian kita dapat ialah 168. Okey, kita selesaikan dekat sini 1/2. X tambah 4X, 5X. 1 tolak 3, negatif 2. Sini 2X. Sama dengan 168. Nak mudah, saya darab semua dengan 2. Bila saya darab semua dengan 2, so 2 ini dah, maksudnya bawa ke sana lah habis. So 5X darab 2X, 10X kuasa 2. Tolak 4X, 168 awak darab 2. So 168 awak darab 2 adalah 318. Betul tak? 336, sorry. 336. So tolak 336 sama dengan kosong. Tekan kalkulator EQN. Okay? You tekan kalkulator EQN di mana dekat situ A kamu 10, B kamu negatif 4 dan C kamu negatif 336. Okay, tekanlah EQN seperti biasa. You masukkan nilai A. A-nya 10, B dia negatif 4 dan C kita negatif 336. So you dapat jawapan. Di mana kat sini kamu dapat juga dua jawapan. Okay, you dapat X. X-nya 6. X 6 dan negatif 5/6. X 6, sambung sini X sama dengan 6. X sama dengan negatif 28/5. So, X tolak 6. Okay, 5X tambah 28 sama dengan 0. Okay, jadi kalau awak tengok dekat sini, awak hati-hati. Nanti awak tak dapat markah pemfaktoran. Awak tengok bila kita semak, jadi awak tengok sini 10. 10, 4 dengan 336 sebenarnya kamu boleh kecilkan. Bahagi 2. 5X kuasa 2. Tolak 2X tolak dengan 168 sama dengan 0. Jadi awak simplify awak punya persamaan kuadratik. So you tengok X darab 5X. X darab 5X, you dapat 5X kuasa 2. Negatif 6 darab 28, you dapat negatif 168. Jadi, inilah jawapan kamu. Soalan tanya nilai R pergi ke S. Sekarang X kita ada dua jawapan. Manakah mungkin jawapan X kita? Yang first ke yang second? First. Nilai X kita yang pertama ke yang kedua? Apa? Sama dengan 6. Yang tak dengar lah, Lid. X sama dengan 6. Tak dengar kuat sikit. X sama dengan 6 cikgu. X sama dengan 6. Kenapa tak ambil negatif, Alip? Ukuran tidak boleh negatif. Panjang satu tempat tak boleh negatif. Jadi X kita 6. Soalan tanya R pergi ke S. Maka RS kita adalah 4 darab 6 tolak 3. 4 kali 6, 24. 24 tolak 3 ialah 21. Itu X awak. X pula. Itu R pergi ke S awak. Okay. Jadi dekat sini kita boleh semak sebenarnya. Okay, kalau sini kita kata 21. Atas 7, 2 kali 4 sini adalah 14 panjang dia. So kalau kita guna formula trapezium setengah, 7 tambah 21 darab dengan 14. Okay, so you dapatkan jawapan dekat situ. Okay, so you dapat 1/2 darab dengan 28 darab dengan 14. Awak dapat jawapannya adalah, setengah, ada silap tak? 14 pula. Sini 12. Sebab X kita 6. Sorry sini 12. So, bila awak selesaikan, awak cari area, awak dapat areanya 168. So, formula luas trapezium ialah setengah. Tambahkan 2 garis yang selari.
So 2 garis lari, yang atas 6 tambah 1 7, 4 kali 6 24, 24 tak 1, tolak 3 21. Sebab tu dapat 7 tambah 21. 12 ni tinggi awak. So bila kita darabkan, kita dapat luas adalah 168. Maka soalan tanya RS, panjang RS ialah 21. Faham? Faham tak? Boleh? Tolong tengok balik. Saya tak kata soalan ini keluar, tapi ini bentuk soalan yang perlu awak tengok. Jadi kalau keluar macam ni, awak tak adalah pengsan. Apa benda lah luas dalam bentuk macam ni contohnya. Boleh? Okey, ada yang nak salin atau nanti awak nak tengok je dekat rakaman. Kalau awak nak salin, bagi tahu. Kalau tak, nanti awak tengok kat rakaman. Okey, cepat sikit. Ada yang nak salin? Dah salin. Nak? Dah salin dah. Oh, dah salin dah. Okey, saya teruskan. Kalau dah salin, kita teruskan sebab sekarang zuhur awal. Jadi kita, insyaAllah kita sebelum zuhur kita habislah. Allah Akbar. Okey, baca dulu soalan nombor 8 kat situ. Okey, tengok soalan nombor 8. Soalan nombor 8, sebiji bola tenis dibaling tegak ke atas. Baling tegak ke atas. Pada masa T saat jarak mencancang bola tenis itu adalah H, bla bla bla. Bilakah bola tampak itu tiba di permukaan tanah? Okey. Jadi dia macam ni dia naik bola tu, naik turun balik ke bawah. Dia tanya bilakah dia capai ke permukaan tanah. So agak-agak bila dia nak capai ke permukaan tanah, Y kita berapa? Berapa? Berapa dapat? Di sepanjang 4cx lah ni. Berapa Y-nya? Lima tu. Apa pula? Kosong lah. Ini 4cx. Kan? Dia tanya bilakah bola tampak itu akan tiba di permukaan tanah. Permukaan tanah ni sampai balik awak baling, jatuh balik. Ini permukaan tanah. Iaitu permukaan tanah kita akan ambil kita punya nilai Y-nya ialah kosong. Tekan kalkulator EQN. Kita kalkulator EQN. Okay, dah makan? Dah sedap ni buat mi. Ibu kenapa mi letak satu telur je agaknya? Kenapa nak bawa banyak? 2 lah. Tak cukup. Dapat tak? Boleh? Dia sebenarnya macam ni. Bila dia sampaikan awak pegang bola tenis, sebab dia kata sebiji bola tenis dibaling tegak ke atas. Baling tegak ke atas pada masa T saat. Okey, jarak mencancang bola tenis. Jarak mencancang. Ni naik atas. Okey. H sama dengan ini. Okey, bilakah bola tanpa itu... atas tenis, bawah tanpa. Tak kisahlah apa-apa bola lah kan. Itu akan tiba di permukaan tanah. Okey, tengok soalan nombor 8. Okey, nampak tak dekat sini? Tadi saya kata awak jadikan dia sama dengan kosong. Okey, jadi ni negatif 2T ni tadi 9T tolak 5. Jadi, sebabkan saya kata bila sampai kat tanah, you akan tengok Y kamu ialah kosong. Y kamu kosong. Tekan kalkulator. Tu saya kata tadi. Jadi kat sini awak kena betul-betul tahulah. Ni sebab dia kata jatuh balik ke bawah. So tekan kalkulator. Sorry. Okey, tekan kalkulator. A kamu negatif 2.
B kamu 9 dan C kamu -5. Betul tak? Cik Chief Mood 3. Dapat tak jawapan? 1. Okey. A -2. B 9. C -5. Okey. Sekejap. Oh, sekejap. Oh. Okey. Sepatutnya sama je. Sekejap, saya tekan balik. Tekan kereta balik. Apa tak dapat sama tu? A 2. B -9. C kamu ialah 5. Ha. 1, 5, 10. A 2. B -9. C 5. Oh, dapat apa jawapan? 3.85. Ni apa dia buat macam ni? Sekejap 2 T darab T dah kecil. Sini T -10. Baik. Awak tengok dekat sini. Okey, sebenarnya awak tengok persamaan ini kita mesti ubah dia supaya jadi positif dulu supaya awak nak markah pemfaktoran nanti senang. H sama dengan 2T kuasa 2 tolak 9T tambah 5. Okey, ini. Okey. Oh, saya tahu. Salah ni. Dia buat salah. So, saya rasa persamaan ni salah sebab awak tengok sini 5 kan? You tengok dia buat 1 darab -5 ialah -5. So, dia salah. So, mungkin persamaan ini boleh diubah. Okay, tengok saya ubah dulu persamaan ini. -2T. Okey. Saya ubah dia ni tambah 5. Kalau saya ubah tambah 5, jadi persamaan saya akan jadi H 2T kuasa 2 tolak 9T tolak 5. Tolak 5. Faham tak saya ubah soalan tu? Okey, dia tolak 5. Tekan kalkulator. So, bila tekan kalkulator, A kamu 2, B kamu -9 dan C kamu ialah -5. Barulah kamu dapat jawapan. Barulah awak dapat T5. Satu lagi T awak ialah -1/2. So, T tolak 5. 2T tambah 1. So, bila kita expand, kita dapatlah yang atas. So, saya ubah soalan ni. Kalau tak, awak tak dapat. Saya ubah soalan ni jadi tambah 5. Faham tak? Jadi, dia kata bilakah bola tampar itu tiba di permukaan tanah? So, dia tiba di permukaan tanah pada T sama dengan 5. Faham? Faham. Maksudnya permukaan tanah tu punya pasti X lah. Jadi, bila dia berada di pasti X, maka Y dia adalah kosong. Okey, 2 soalan lagi. Kita tengok. Raja 4 menunjukkan sebuah kun. Diberi tinggi dan isi padu kun ialah 6 cm. Tingginya ialah 6 cm. Isi padu kun, isi padu volumenya adalah 7X tambah 4 pi. Okey, hitung nilai X iaitu jejari bagi kun. Okey, isi padu kun, volume of kun. Apa formula isi padu kun? Ingat tak? Ingat tak? Cari cepat. Ingat lagi tak formula isi padu kun? Yoi. 1/3 Darab pi. Darab pi J kuasa 2. Ya, R kuasa 2H. R tu J lah jejari awak. Okey? Jadi 1/3 pi, R kita ialah X kuasa 2. H kita ialah 6. Dia kata 7X tambah 4. Sini ada pi. Jadi sini 2. So kalau kita selesaikan dekat sini, you dapat, ini 2 kan? 2, okey. X kuasa 2
ada pi. Sama dengan 7x tambah 4 juga ada pi. Jadi, ini pi. So, pi ni kita hapuskan. X kuasa 2 sama dengan 7x tambah 4 bahagi dengan 2. Faham tak? Astaghfirullahaladzim. Apa saya buat ni? Sekejap. Sorry. Silap. Apa saya buat ni? Ya ampun. Okey, kita nak X. Jadi, you dapat kat sini adalah 2X kuasa 2 tolak 7X tolak 4 sama dengan 0. Tekan kalkulator EQN. Okey, A dia 2, B dia negatif 7 dan C dia ialah negatif 4. So, you dapat jawapan X kita ialah 4. X kita satu lagi adalah negatif 1/2. Dalam kurungan X tolak 4. 2x tambah 1 sama dengan 0. Itu dia. Faham? So, dia tanya ni jadi X sama dengan 4. Jawapan kita kena bagi satu jawapan saja. Boleh? Boleh. Okey, satu lagi soalan nombor 10. Okey dah habis settle salin. Saya nak padam. Cikgu yang Ya. 2x tambah 1 tu boleh tak ulang balik? Ini. Yang tu. Maksudnya dari mana dapat? Ni awak dapat, dia kan X sama dengan negatif 1/2. So, 2 bawa sana, 2X. Dia tolak 1. Tolak 1 jadi tambah 1. Faham? Okey. Faham Okey, nanti tolong tengok balik. Ini persamaan dalam tajuk kuadratik ni. Tengok banyak kali. Okey? Kalau awak tak nak tengok dah lepas ni, saya tak nak dah share rakaman. Tak payahlah tengok. Biarlah tak payah ulang kaji. Okey? Okey, azan. So, saya keluarkan dulu persamaan dia. Nanti awak tengok Azan, sahut azan ya. Allah. Allah. Okey, tengok soalan nombor 10. Dia kata segi 4A dan segi 4 tepat B mempunyai luas yang sama.
Segi empat tepat A mempunyai panjang X tambah 4, lebarnya X tambah 3. Manakala B panjangnya 2X tambah 2, lebarnya X tambah 1. Dia sama luasnya. Dia minta kita cari panjang segi empat tepat B. Jadi kita buat luas. Okey, X tambah 3 darab X tambah 4, X tambah 1 darab 2X tambah 2. Okey, you kembangkan, lepas tu you buat sama dengan kosong. You dapat negatif X kuasa 2 tambah 3X tambah 10 sama dengan kosong. Jangan lupa tukar dia kepada positif. X kuasa 2 tukar, negatif jadi positif, positif jadi negatif. Tolak 3X, tolak 10 sama dengan kosong. Tekan kalkulator EQN, you dapat X sama dengan 5, X sama dengan negatif 2. Jalan kerja patah balik di atas. Bermakna X kita ialah 5. Panjang untuk B adalah 2X tambah 2. 2 darab 5, 10. Tambah 2 dapat 12. Faham? Faham. Okey. So habis kita punya ulang kaji untuk topik ini. Untuk next class saya akan sambung dengan ulang kaji untuk topik yang seterusnya. So hari Isnin minggu depan kita akan minggu depan Isnin cuti Oh. Okey. Kalau cuti nanti saya bagi tahu dalam grup. Okey. Kita boleh juga buat kelas lah. Bukannya nak pergi mana pun kan? Boleh? Boleh. Okey. So saya stop dekat sini. Okey. Jom kita solat Zuhur. Bye. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih. Sama. Sama. Terima kasih, cikgu.